Semalam saya telah minta Pesuruhjaya Sukan menghantar surat ke Persatuan Bola Sepak Malaysia berkenaan dengan insiden perlawanan Malaysia menentang Arab Saudi di Stadium Shah Alam pada 8 hari bulan September. Surat ini telah pun dihantar dan dikirim semalam oleh Datuk Zaitun, dan surat ini berdasarkan kepada peruntukan di bawah Akta Pembangunan Sukan yang memberi kuasa kepada Pesuruhjaya Sukan untuk mengarahkan sesiapa mendedahkan apa sahaja maklumat yang diperlukan. Jadi kita telah minta supaya maklumat laporan terperinci berkenaan dengan laporan insiden pada 8 hari bulan itu dikemukakan dalam masa 14 hari dari tarikh surat ini dikeluarkan. Jadi 14 hari daripada semalam, dan kita telah minta supaya perkara ini dapat dihantar kepada Pesuruhjaya Sukan Malaysia, dan selepas Pesuruhjaya Sukan Malaysia mendapat laporan, barulah Datuk Zaitun boleh mengambil apa sahaja langkah yang beliau fikir patut diambil terhadap FAM. Dan ini juga termasuk apa sahaja tindakan yang termaktub di bawah Seksyen 20 dalam kurungan 1 dalam kurungan 6 yang memberi kuasa kepada Pesuruhjaya Sukan untuk membatal atau menggantung pendaftaran badan sukan yang tidak membetulkan apa-apa salah amalan, salah laku atau luar aturan di pihak pemegang jawatannya atau anggotanya dalam tempoh yang ditentukan dalam notis bertulis yang diberikan oleh Pesuruhjaya Sukan. Jadi kalau mereka jawab dalam tempoh masa 14 hari tetapi Pesuruhjaya tidak berpuas hati dengan jawapan tersebut, maka Pesuruhjaya Sukan boleh menggantung FAM. Tetapi we have to go through the process and we have to give them the right to reply first. Once they are suspended, the precedence that you can take is Malaysian National Cycling Federation. When we suspended the MNCF, they were given time to rectify the problems that they had, but during which time they were not allowed to carry on with their usual sports federation activities. And as far as what happens to that particular sports association at the international level, that's really up to the International Sports Federation to decide. Ada perkara yang tidak difahami oleh ramai orang yang mengatakan bahawa kita tidak mahu FAM digantung tetapi kita mahu FAM dirombak. Tetapi masalahnya Akta ini tidak memberi kuasa kepada kita untuk rombak mana-mana persatuan sukan. These are democratically elected sports association, but the Act only gives us the power to suspend or to deregister them. So I can't restructure the leadership of a sports association, but we can certainly suspend and deregister them. Jadi saya tak boleh nak rombak kepimpinan FAM, tapi saya boleh batalkan FAM. FIFA will give their notice direct to FAM. They don't have to go through the sports ministry of a country. That's up to FIFA. I wouldn't know. They will inform FAM directly. My original plan was to call FAM in to talk about the overall decline of football. Whether or not that led to a suspension, I hadn't decided yet. I said that was an option. But after the 8th, then things have changed, obviously, because it's no longer, as I said, a question of the general decline in the standard of football, but it's become an international embarrassment. And as I said earlier, in my postings on social media, both sides are at fault. Both sides are at fault. Yeah, many people on social media have excused the actions of the fans, especially in this particular case, the Ultras Malaya, for what they did, because they say they have no other choice but to vent their frustration in such a manner. Look, no matter how angry you are with FAM, and everybody is angry with FAM, including myself, you cannot do such a thing. This is absolutely not allowed and cannot be condoned. You know, they may curse me on social media for saying this, but as Minister of Sports, I must say that no matter how angry you are with FAM, kita tidak boleh bertindak seperti itu. Sebab ia bukan hanya membawa risiko kepada keselamatan, tetapi juga
memalukan negara kita. Of course, the Ultras Melayu say, takkan you tak malu bila kita kalah 10-0. Ya, saya malu juga. Tapi saya malu juga bila awak buat macam tu. Ya. And this is not, and of course FAM is at fault because they lost control of their own stadium. And kita dapat banyak risikan dan bukti maklumat bahawa segala amaran telah pun diberi kepada FAM bahawa benda ini akan berlaku, tetapi tidak ada apa-apa usaha untuk menghalang gangguan itu berlaku. Dan they also have to be responsible because the security of the stadium on match day is the responsibility of FAM. Dan insiden ini telah mengundang macam-macam kritikan, bukan hanya di kalangan orang Malaysia, tetapi saya difahamkan kedutaan kita di Riyadh telah menerima satu nota bantahan daripada Kerajaan Arab Saudi minta penjelasan apa yang berlaku dan apakah tindakan Kerajaan Malaysia. Jadi ini telah menyebabkan hubungan diplomatik kita dengan sebuah negara asing menjadi lebih keruh. Dan ini adalah disebabkan tindakan penyokong dan juga kegagalan FAM untuk mengawal keselamatan dalam stadium mereka. Saya rasa keadaan tu memang kritikal lah. Cuma kita kena fikirkan apakah cara untuk kita mengatasinya. Ya, saya tidak mengambil keputusan ini ataupun saya tidak ambil pertimbangan ini dengan ringan. Ya. Saya tak hanya menggunakan kuasa semata-mata saya nak tunjuk kuasa yang ada pada Kementerian Belia dan Sukan, tidak. Tetapi we have to do something. You know, you cannot just let it go.